Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi kita di siri video pendidikan falak di www.khawarizmiobs.com. Dan kali ini kita berjumpa bagi siri video fenomena bagi bulan April 2011. Sebelum saya ingin menceritakan fenomena yang menarik yang akan berlaku dalam bulan April 2011 ini, saya ingin menyingkap sejarah yang telah berlaku dalam bulan April berkaitan dengan penerokaan angkasa lepas. Pada tarikh 19 April 1967 telah berlaku dalam sejarah ataupun telah tercatat dalam sejarah di mana manusia telah pun berjaya mendaratkan probe di permukaan bulan, iaitu pihak NASA ataupun bahagian penyelidikan angkasa lepas Amerika Syarikat telah berjaya buat pertama kalinya dalam sejarah NASA mendaratkan probe yang bernama Surveyor 3 di permukaan bulan pada tanggal 19 bulan April 1967. Baik, seterusnya saya akan menerangkan fenomena astronomi yang menarik yang dijangka akan berlaku dalam bulan April ini. Mungkin ada yang tertanya-tanya ataupun mungkin ada yang berkeinginan untuk melihat planet yang menarik di langit. Dan planet di antara planet yang menarik untuk kita lihat ialah planet Zuhal, iaitu planet yang ke-6 jauhnya daripada matahari dan yang kedua paling besar dalam sistem Suria. Mengapa saya katakan dia menarik? Kerana dia adalah satu-satunya planet yang mempunyai gelang yang besar dan boleh dilihat dengan jelas. Dan sekiranya kita dapat melihatnya, memang cukup menarik. Dan bagaimanakah untuk kita melihatnya? Dan peluang pada bulan ini adalah antara peluang yang paling baik untuk kita melihat planet ini. Planet ini terletak sejauh 1.4 bilion kilometer jauhnya daripada matahari. Dan pada 3 hari bulan 4 ini atau 3 April ini, dia berada pada kedudukan istiqbal dan pada ketika kedudukan istiqbal ini dia berada pada kedudukan yang dekat dengan bumi. Jadi apakah yang dimaksudkan dengan istiqbal? Kedudukan istiqbal ialah seperti ini yang akan saya jelaskan pada rajah ini, iaitu kedudukan planet berada setentang dengan matahari dan juga bumi. Ataupun dengan kata lain, planet, dan dalam kes ini ialah planet Zuhal, bumi dan matahari berada dalam satu garisan setentang dengan matahari, atau dengan kata lain 180 darjah longitude samawi. Dan kedudukan ini dinamakan istiqbal. Dan fenomena ini, fenomena istiqbal Zuhal dan bumi ini dan juga matahari akan berlaku pada 3 April 2011. Dan sekiranya kita berpeluang melihat dengan menggunakan binocular yang bersaiz besar ataupun teleskop, kita akan dapat melihat kita akan dapat melihat image Zuhal ini seperti ini dengan gelangnya. Gelang yang mengelilingi planet Zuhal. Dan bilakah waktunya untuk kita melihat planet Zuhal ini pada tarikh 3 April ini? Dan kita kena tahu bahawa pada tarikh tersebut planet ini terbit di timur pada jam 19.19 ataupun 7.19 petang. Dan pada pukul 10 malam dia telah berada pada ketinggian lebih kurang 40 darjah. Dan untuk lebih mudah lagi untuk kita melihatnya ialah apabila dia berada betul-betul di tengah-tengah langit.
ataupun kita namakan dia transit. Dan waktu bila dia berada betul-betul di tengah langit atau transit ini ialah pada pukul 1.24 pagi. Jadi saksikan di langit pada waktu tersebut, pada tarikh tersebut, 1.24 pagi, kita akan dapat melihat di tengah-tengah langit, sekiranya keadaan langit cerah, tidak berawan, tidak mendung, saksikan, kita akan dapat melihat satu butir bintang yang warnanya kekuning-kuningan. Sebenarnya bukan bintang, itulah dia planet Zuhal. Dan untuk lebih jelas lagi, planet Zuhal ini berada dalam buruj Virgo. Dan bagaimana untuk kita mengenal buruj Virgo? Di sini saya akan tunjukkan. Ketika berada di tengah langit, kita akan dapat melihat planet Zuhal yang berwarna kekuning-kuningan di tengah langit. Manakala di sebelah bawahnya, kita akan dapat lihat satu butir bintang yang terang dalam buruj Virgo, iaitu bintang Spica. Dan bintang Spica ni bintang yang terang. Dan di sebelah timur, iaitu di sebelah kiri kita, kita akan dapat melihat sebutir lagi bintang, iaitu bintang Arcturus. Dan Zuhal, dia berada lebih tinggi daripada kedua-dua bintang ini. Dan inilah panduan kita untuk mengenali adakah yang kita lihat itu Zuhal ataupun bintang. Saksikan ataupun peluang melihat planet Zuhal ini. Dan fenomena yang menarik yang dijangkakan berlaku pada bulan ini ialah fenomena meteor-Lyrid. Fenomena meteor ini berlaku apabila batuan-batuan yang terdapat di angkasa lepas. Sebagaimana kita tahu bahawa di angkasa lepas ni terdapat terlalu banyak batuan-batuan yang terapung dan beredar dalam sistem suria kita. Dan batuan-batuan ini ataupun meteorite ataupun serpihan komet, apabila dia memasuki atmosfera bumi, maka dia akan terbakar. Mengapa dia terbakar? Mengapakah objek-objek ini terbakar? Kerana objek-objek ini merempuh atmosfera bumi dengan kelajuan yang sangat tinggi. Akibat daripada kelajuannya yang sangat tinggi ini, dia antara 11 hingga 74 km satu saat, menyebabkan dia terbakar. Oleh kerana saiznya yang kecil, maka dia terbakar dan meruap. Dan bagi batuan-batuan yang bersaiz besar, dia tidak habis terbakar dan dia akan sampai ke bumi. Dan dalam kes meteor-Lyrid ini, dia berasal daripada serpihan komet yang dipanggil sebagai C186 ataupun G1, dan komet ini dikenali sebagai komet Thatcher. Dan pada tarikh bila kita dapat melihat meteor-Lyrid ini? Dijangkakan meteor ini dapat dilihat daripada 16 sehingga 26 April ini. Dan tarikh kemuncaknya dijangkakan berlaku pada 21 dan 22 April. Dan dijangkakan pada malam tersebut kita boleh dijangka dapat melihat 10 hingga 20 meteor dalam masa 1 jam. Dan bagaimanakah caranya untuk kita melihat meteor ini? Kita hendaklah melihat dalam keadaan jauh daripada sumber cahaya seperti lampu jalan, lampu spotlight ataupun limpahan cahaya, kerana ini akan mengganggu kita semasa kita melihat coretan cahaya. Coretan cahaya ini bergerak begitu laju di langit, dan sekiranya ada gangguan cahaya, maka sukar bagi kita. Dan bilakah untuk kita melihatnya, dan di bahagian langit mana untuk kita melihat? Untuk melihatnya, kita saksikan di bahagian langit timur, dalam buruj Lyra,
Dan macam mana untuk kita mengecamnya? Ya. Buruj Lira ini terdapat satu bintang yang terang yang dinamakan sebagai bintang Vega. Dan kita perhatikan dalam buruj tersebut, pada kedudukan bintang Vega ini, pada kawasan langit ini, pada tarikh tersebut kita akan dapat melihat coretan cahaya yang bergerak laju. Dan dalam masa 1 jam dijangkakan 10 hingga 20 meteor, dan itu kita namakan dia sebagai hujan meteor lirit. Dan supaya kita tidak terkeliru bahagian langit mana yang hendak kita lihat, iaitu di bahagian langit timur, kita akan dapat lihat bintang Vega yang tinggi kedudukannya, dan juga di sebelah bawah bintang Vega terdapat bintang Altair yang juga terang. Dan di sebelah kanannya kita akan dapat bulan sabit atau bulan separuh, iaitu hujung bulan, dan bintang Antares dalam buruj Scorpio. Cuma menjadi cabaran bagi kita oleh kerana adanya bulan sabit di sebelah timur, maka ini akan mungkin menjejaskan sedikit penglihatan kita terhadap meteor kerana gangguan daripada cahaya bulan tua pada malam tersebut. Walaupun kita cuba untuk sama-sama menyaksikan fenomena ini. Dan pada akhir bulan, iaitu pada 30 April, satu lagi fenomena yang menarik dijangkakan berlaku, iaitu himpunan planet-planet Uranus, planet Zura, Utarid, Marih dan juga Mushtari dijangka akan bersama-sama dengan hujung bulan, iaitu bulan sabit pada pagi di sebelah timur sebelum terbitnya matahari. Kita akan dapat melihat planet-planet tersebut berdekatan antara satu sama lain pada hari tersebut. Inilah di antara fenomena yang menarik yang boleh kita saksikan, dan ini juga sebagai kita sebagai seorang Islam merupakan sebahagian daripada tanda-tanda kebesaran Allah. Jangan lepaskan peluang, saksikan fenomena tersebut. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.